أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Pengurusi Majlis yang bahagia, Pengurusi Surau Fadil Ustaz Muhammad Fauzi, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya daripada pejabat agama daerah Hulu Langat, sahabat saya Fadil Ustaz Faizal, Tuan Nazim Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiah. Malam ni kita masuk tanggal 3 hari bulan Muharram 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus diberikan kekuatan, semangat yang tinggi untuk melakukan amal kebajikan daripada perkara-perkara sunat, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada pada satu bulan daripada bulan-bulan yang haram. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kiraan iddatash syuhur, bulan-bulan, 'indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12, 12 fi kitabillah, yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah Ta'ala menjadikan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Dalam hadis detailkan lagi bulan-bulan tersebut, iaitulah 3 bulan mutawaliyat, berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sekarang kita berada padanya. Dan satu lagi bulan adalah Baina Jumada
wa Sya'ban, iaitu di antara bulan Jumadal Akhirah dan juga bulan Sya'ban, iaitulah bulan Rajab. Nabi sebut tentang bulan-bulan haram, terutamanya bulan Muharram ini, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Seafdal solat selepas daripada solat fardu adalah solat malam, iaitu qiyamul lail. Wa afdalus siyam ba'da Ramadan, dan seafdal puasa selepas daripada bulan Ramadan, iaitulah siyam syahrillah al-Muharram, iaitu berpuasa pada bulan Allah Ta'ala, iaitu bulan Muharram. Para ulama membicarakan hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan banyaknya Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Bahkan disebut Nabi puasa penuh dalam bulan Sya'ban. Adakah ini menunjukkan bulan Sya'ban berpuasanya itu lebih afdal, sedangkan hadis tadi menyebut puasa selepas daripada puasa Ramadan, yang paling afdal adalah puasa dalam bulan Muharram? Seakan-akan kedua-duanya dilihat bercanggah di antara satu sama lain, iaitu at-ta'arud. Di dalam ilmu usul fiqh ada satu perbahasan namanya at-ta'arud wa tarjih. Nampak macam ta'arud, bertembung dan bercanggah, dan bagaimana tarjih, nak ambil yang mana satu. Dalam ilmu hadis, di antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka ia dipanggil mushkil al-hadis. Nampaknya macam mushkil, nak ambil yang mana satu. Perkara yang berkaitan dengan puasa ini, para ulama telah simpulkan. Puasa Sya'ban yang Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi SAW lakukan banyak ataupun penuh bulan Sya'ban ini berkaitan dengan Ramadan, kerana Sya'ban sebelum daripada Ramadan. Sama juga dengan puasa Syawal, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari, puasa 6 daripada bulan Syawal. Ini juga berkaitan dengan Ramadan, iaitu selepas Ramadan. Adapun puasa dalam bulan Muharram, ini adalah mutlak, iaitu seafdal puasa yang tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan. Jadi itu yang para ulama bicarakan. Ambil peluang tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita berpuasa pada bulan Muharram. Esok hari Isnin sunat puasa, hari Khamis juga sunat puasa. Bahkan kita ada puasa Tasu'a dan juga Ashura pada hari Ahad dan Isnin minggu hadapan. Ini juga kita berazam dan berusaha untuk tidak tinggalkan, insya-Allah. Kita masuk tahun baru Hijrah 1444 dan kita ingin menghayati hijrah Nabi SAW. Tetapi bulan Muharram yang kita berada sekarang ini bukan bulan hijrah Nabi SAW. Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah, begitu juga dengan Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, menyebut bahawa Nabi sampai di kota Madinah di Yathrib adalah pada bulan Rabiul Awal. Dan majoriti para ulama menyebut keluarnya Nabi SAW daripada rumahnya di kota Mekah untuk berhijrah itu di penghujung bulan Safar. Jadi bulan Muharram ini kenapa
bulan Muharram ini kerana dia bulan pertama daripada kalender Islam bagi tahun yang baru. Dan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an pada zaman pemerintahannya yang telah memperkenalkan ad-dawawin, dewan-dewan yang sama pada hari ini seperti kementerian-kementerian. Pentadbiran semakin baik, urusan surat menyurat juga ada, disebut nama bulan tetapi tidak diketahui tahunnya. Bulan Ramadan masuk surat ditulis bulan Ramadan, ditulis bulan Zulqa'dah, tetapi ini Ramadan tahun yang mana tidak diketahui. Berbincang Sayyidina Umar pada pertengahan daripada pemerintahannya dalam tahun ke-16 Hijrah, lebih kurang begitu dalam catatan sejarah. Lalu akhirnya Sayyidina Umar bersetuju setelah mendapat pandangan yang pelbagai daripada para sahabat yang lain untuk menjadikan peristiwa hijrah Nabi SAW itu sebagai permulaan bagi kiraan kalender orang Islam. Adakah hijrah berlaku pada zaman Sayyidina Umar? Tidak. Hijrah itu hijrah pada zaman Nabi SAW. Apabila diundur ke belakang, maka tahun diperkenalkan kalender Islam itu yang telah disetujui oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab bermula pada tahun 17 Hijrah. Jadi jangan risau ada orang kata, buat apalah kita sambut Ma'al Hijrah. Yang orang suka komen ni semua dia tak suka, tuan-tuan sekalian. Doa awal tahun pun dia tak suka, doa akhir tahun pun dia tak suka. Saya pun tak tahu dia suka apa, tuan-tuan sekalian. Agaknya dia suka kita tidak beramal. Soalan sampai ke Jabatan Mufti, ke mesej, ada ke amalan khusus doa awal tahun, akhir tahun? Kita kata, selagi mana tidak ada larangan untuk berdoa pada bila-bila masa. Di tengah tahun boleh berdoa, pagi hari boleh berdoa, tengah hari boleh berdoa, ini kan pula pada awal tahun dan akhir tahun. Tak ada salah untuk berdoa. Bukan kita minta kepada selain daripada Allah Ta'ala. Yang kita minta daripada Allah Ta'ala itu apa dalam doa yang kita minta? Yang pertama adalah al-ismah, supaya diberi perlindungan. Yang kedua al-aun, supaya diberi pertolongan, perlindungan daripada syaitan dan awliya'nya. Al-aun, iaitu bantuan dan pertolongan supaya kita diberi kekuatan untuk beribadah. Dan yang ketiga wal-ishtighal, supaya disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Kan bagus, bukannya apa-apa pun, doa je. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hijrah Nabi SAW itu sangat penting sehingga Sayyidina Umar daripada sekian banyak peristiwa yang dicadangkan, bukan peristiwa hijrah saja yang dicadangkan, tarikh lahir Nabi SAW dicadangkan, tarikh wafat Nabi SAW dicadangkan, tetapi yang dipilih adalah peristiwa hijrah. Pastilah ada sesuatu yang penting dan kita berperanan untuk menghayatinya. Tabaqat Ibn Sa'ad menyebut Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, orang ramai dah keluar berhijrah. Kita baca cerita Ummu Salamah yang begitu sukar. Allah uji di pertengahan jalan nak berhijrah bersama dengan keluarganya, tetapi terpisah suaminya, dia dan anak lelakinya Salamah. Suaminya berhijrah lebih awal. Ummu Salamah berhijrah setahun selepas daripada itu. Salamah diambil oleh adik keluarga sebelah suami. Ini kalau kita baca, Masya Allah. Begitu juga dengan Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi yang berhijrah tetapi ditahan oleh orang-orang musyrik. Mereka kata, engkau dulu orang miskin, berniaga di tempat kami sehingga kamu menjadi kaya dengan duit kami pula. Dah beli jual, sudahlah. Dia claim pula duit yang menyebabkan Suhaib kaya itu duit mereka lagi.
Lalu Suhaib tahu apa yang mereka nak dan bertanya, adakah kalau sekiranya aku tinggalkan hartaku ini, kamu akan biarkan aku pergi? Ya, dijawab oleh orang musyrik. Lalu ditinggalkan hartanya, pergi selai sepinggang, tinggalkan harta, tinggalkan kota Mekah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila sampai jumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata apa? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, untung Suhaib, untung Suhaib. Dan untung ni biasa berniaga, tetapi kerana Suhaib tinggalkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dianggap seperti satu perniagaan. Sebab itu dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 menyebut orang-orang muhajirin. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 menyebut tentang orang-orang Ansar. Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Fai dalam ayat sebelum daripada ayat ke-8 surah Al-Hasyr. Tetapi di bawah itu diceritakan sifat orang-orang muhajirin dan juga orang-orang Ansar, kerana mereka ini layak untuk mendapat Al-Fai, ghanimah. Kalau berlaku peperangan, maka harta rampasan itu disebut ghanimah. Al-Fai, peperangan tak jadi, tetapi harta ditinggalkan oleh musuh, maka itu namanya Al-Fai, bukan ghanimah. Ada cara dan kaedahnya. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasuluhu wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Al-Fai itu adalah untuk orang-orang fakir daripada kalangan muhajirin, yang Allah Ta'ala sebut sifat-sifat orang muhajirin itu, iaitulah orang-orang muhajirin yang alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka dikeluarkan daripada rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka cari, yang mereka inginkan adalah fadlan minallah wa ridwana, iaitu kelebihan daripada Allah dan keampunannya. Ummu Salamah, Suhaib tadi, yang mereka nak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan keampunan, keredaan daripada Allah Ta'ala. Wa yansuruna Allaha wa rasulah, dan mereka menolong dan membantu Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan mereka dengan satu sifat yang penting, iaitulah ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Adapun orang-orang Ansar, ayat selepasnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang menduduki negara ataupun satu negeri dan juga iman, ini adalah orang-orang Ansar sebelum daripada mereka dan sebelum daripada mereka. Mereka ini suka orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak ada sesuatu apa pun hajat di dalam dada-dada mereka, dalam hati mereka,
dan mereka sanggup untuk susah, berikan apa yang mereka ada walaupun mereka berhajat sebenarnya pada perkara itu. Dan orang-orang yang berjaya untuk mengawal sifat bakhil dan kedekutnya, faulaika hum al-muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Orang Muhajirin Allah Ta'ala sebut orang-orang yang benar, orang-orang Ansar Allah Ta'ala sebut orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar tadi bertemu dengan Nabi SAW, ingin minta izin untuk berhijrah. Lalu Nabi SAW menyebut, inni arju ayyubdhana li, sebenarnya demi Allah aku ini berharap diizinkan Allah Ta'ala untuk berhijrah. Maknanya Nabi SAW nak berhijrah, cuma belum dapat izin daripada Allah. Fahamlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar akhirnya tangguhkan untuk berhijrah dengan jawapan daripada Nabi tadi, yang difahami daripadanya bahawa Sayyidina Abu Bakar diminta untuk temankan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini seorang sahabat. Dalam hidup kita pasti ada sahabat yang Masya Allah memahami kita dan kita memahaminya. Sayyidina Abu Bakar ini jugalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dalam peristiwa hijrah telah membawa sejumlah daripada hartanya untuk jalan Allah, berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Asma bintu Abu Bakar, anaknya, yang berlaku sedikit cakap dengan datuknya Abu Quhafah, ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, apabila Sayyidina Abu Bakar ihtamada ma'ahu madahu kullah, dalam riwayat menyebut dibawa bersamanya hartanya semuanya. Abu Quhafah yang buta pada waktu itu, dia pun bagi tahu anak-anak, habislah korang, harta dibawa semua oleh ayah kamu. Asma kata, aku nak bagi diam ayah atuk aku ni, aku pun ambil batu letak dalam bekas yang biasanya itulah tempat diletakkan duit oleh ayahku. Lepas tu dilapik dengan kain, disuruh atuknya pegang. Lepas tu sebut kepada atuknya, ayahku tinggalkan kepada kami semua khairan kathira, kebaikan yang cukup banyak. Maka dia pun diam. Bila dia pegang, oh ada harta. Ini riwayat. Berapa jumlah duit yang dibawa dalam riwayat ini? Riwayat menyebut sebanyak 6,000 dirham ataupun 5,000 dirham. Tuan-tuan sekalian, nisab zakat bagi perak, dirham ni duit perak, 200 dirham. Tetapi Sayyidina Abu Bakar bawa duit cash sebanyak, minimum dalam riwayat menyebut 5,000 dirham ataupun 6,000 dirham. Maknanya kaya, tuan-tuan sekalian, kaya, pemurah dan suka menderma. Masya Allah. Ini sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ini jugalah Sayyidina Abu Bakar yang bila sampai di Jabal Thawr, Jabal Thur kita kata, dia minta izin kepada Nabi untuk masuk dahulu sebelum Nabi SAW masuk. Kalau ada sakit ataupun kesakitan binatang buas, binatang berbisa dan seumpamanya. Ini seorang sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, yang boleh dicontohi sifat dan sikapnya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini yang sentiasa risau dan bimbang. Nabi SAW dalam keadaan bertenang ketika di Jabal Thawr, ketenangan Nabi SAW. Dan ketika dikejar oleh Suraqah bin Ja'sham, yang Sayyidina Abu Bakar toleh ke kiri, ke kanan, depan, belakang, Nabi SAW dalam keadaan bertenang sentiasa membaca Al-Quran. Yang penting Sayyidina Abu Bakar
menjalankan tugasnya sebagai seorang sahabat yang menjaga Nabi SAW daripada sebarang perkara yang tidak elok. Sayyidina Abu Bakar lah yang telah menyebut apabila orang-orang musyrik yang telah berputus asa selepas mereka terlepas Nabi SAW di rumahnya, terlepas, tetapi mereka masih mengharapkan supaya dapat untuk tangkap Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Allah takdirkan sampai juga di Jabal Thawr. Allah takdirkan sampai. Riwayat dalam At-Tirmidzi, Sayyidina Abu Bakar perasan, dan kita yakin Rasulullah juga pasti perasan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum tahta qadamih la ra'ana. Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka tunduk tengok ke bawah. Kenapa tengok ke bawah? Nak masuk ke Jabal Thawr, dia punya pintu gua itu ada, panggil apa, bahagian lelangitnya tu dia ada batu yang turun ke bawah. Jadi mesti kena tunduk. Untuk masuk kena tunduk. Itu yang Sayyidina Abu Bakar kata, kalaulah salah seorang tunduk sahaja, tunduk bukan tengok kaki, tetapi tunduk ke bawah, la ra'ana, nescaya mereka akan nampak kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa kepada Sayyidina Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sangka dengan kita ini berdua? Yakinlah dan percayalah Allah yang ketiga. Ini adalah ma'iyatullah, rasa Allah sentiasa bersama dengan kita. Kan kita diajar dalam hadis Jibril. Hadis Jibril datang menyerupai seorang lelaki, Nabi sedang bersama dengan para sahabat. Sayyidina Umar riwayatkan hadis ini, lelaki yang kami tak kenal itu bajunya warna putih melepak, pakaiannya bersih, syadidul bayad, wala yura alaihi atharus safar, dan tidak kelihatan kesan-kesan musafir. Fa asnada rukbatayhi ala rukbatay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat menghadap, kedua-dua lututnya dekat dan kena lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pasal iman, tanya pasal Islam, tanya pasal ihsan. Kita ambil yang ihsan. Apa riwayat ini menyebut? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Inilah yang boleh kita faham dengan hadis Tirmidzi tadi. Nabi kata, ya Abu Bakar, apa yang kamu sangka kita ini berdua, yakinlah Allah yang ketiga. Tuan-tuan dan puan sekalian, di sebalik kisah Sayyidina Abu Bakar dengan banyak sifat yang boleh kita ambil contoh sebagai seorang sahabat sejati kepada Nabi SAW, maka kita dapat tahu juga betapa pentingnya untuk kita mengukuhkan akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini hidup di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala ada, tetapi ramai pada hari ini yang merasa seakan-akan tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat jahat, berbuat maksiat, tinggalkan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bercakap di media sosial tanpa ada adab, dan seperti tidak ada dosa dan juga pahala dan seumpamanya. Adakah kita benar-benar mukmin dan muslim yang sebenar? Kita inginkan pertolongan Allah, tetapi kitalah yang paling tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita kena berusaha
Itu wajib. Tidak boleh pula kita ini bertawakul, bukan tawakal tapi tawakul. Tawakul ini tidak berusaha kemudian serahkan kepada Allah Ta'ala, tidak boleh. Pada zaman Umar ada satu kumpulan yang dipanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, maksudnya mereka yang duduk dekat dengan Masjid An-Nabawi. Kedudukannya sekarang kalau tuan-tuan tengok di belakang rumah Nabi ada satu kawasan yang ditinggikan lebih kurang 60 cm. Itu adalah kedudukan yang orang-orang ataupun Ahlus Suffah duduk. Mereka adalah orang yang pertama akan menyahut seruan jihad. Kalau Nabi SAW isytiharkan akan ada perang. Mereka ini dapat daripada harta Baitul Mal. Mereka ini dibiaya, mereka ini dapat sponsor. Tapi pada zaman Sayyidina Umar melihat kalau dibiarkan ia menjadi mereka ini tidak berusaha, tunggu je. Orang bagi, ambil. Orang tak bagi, tidak berusaha. Lalu akhirnya ada satu athar yang Sayyidina Umar menyebut kepada mereka, innas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan emas dan juga tidak akan menurunkan perak. Maknanya kena berusaha. Nak berjaya, berusaha. Nak apa lagi? Nak dapat kerja, pergi temu duga, siapkan CV dan seumpamanya. Selepas itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajar kepada kita. Tetapi dalam kerangka bagaimana? Dalam kerangka kita ini ikut sebagaimana yang telah diperintahkan dan tinggal segala yang dilarang. Itu paling penting. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hijrah itu ada banyak peristiwa yang penting yang boleh diambil pengajaran. Selain daripada akidah dan keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Nabi SAW, dan arahan hijrah hanya diberikan kepada Nabi di saat orang-orang musyrik telah bersetuju selepas bermesyuarat di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi SAW. Sebelum tu belum dapat izin, tetapi selepas orang musyrik mereka ini bersetuju di Darun Nadwah. Darun Nadwah di mana? Kalau di Masjidil Haram, setentang dengan Mizab, setentang dengan pancuran emas Kaabah. Maknanya itu adalah kawasan Darun Nadwah. Tidak ada mesyuarat yang penting untuk mereka putuskan satu-satu perkara, melainkan mereka akan berbincang di sini. Dalam beberapa kitab sirah moden mereka panggil ini adalah Parlimen Quraisy. Darun Nadwah adalah Parlimen Quraisy. Tuan-tuan sekalian, wahyu Allah Ta'ala bagi tahu Nabi supaya jangan tidur di tempat tidurnya pada malam itu. Dan alhamdulillah tuan-tuan pembaca selamat. Sebahagian mensyarahkan peristiwa itu dikaitkan dengan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, surah Yasin ayat yang ke-9. Tu Masya Allah, ramai yang beramal juga tu kalau nampak roadblock, nampak aja lesen tak ada, semua tak ada. Ya Allah, jadikanlah di depan kami satu pelindung dinding di belakang kami. Selamat sungguh tuan-tuan sekalian, selamat. Lepas Allah alam, ini ayat Quran memang ada kekuatannya. Yang penting yakin. Apapun tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi selamat keluar daripada rumahnya, dan Sayyidina Ali yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tinggal di rumah Nabi, di samping pulangkan semua harta yang orang-orang Quraisy serahkan kepada Nabi sebagai barang amanah. Tuan-tuan sekalian, mereka ini tidak percaya dengan Nabi pada apa yang disampaikan daripada tauhid.
Tetapi orang yang mereka paling percaya untuk simpan barang kalau mereka bermusafir adalah Nabi SAW. Sila Azam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حول ولا قوة. حي على Nabi SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, man qala hina yasma'un nida, siapa yang menyebut dan berdoa ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal untuknya untuk mendapat syafaatku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti.
Kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita semua mendapat syafaat Nabi SAW. Boleh sambung sikit lagi. Selain daripada akidah, iaitulah pentingnya berusaha menyusun strategi. Nabi lantik Abdullah ibn Abu Bakar untuk mendengar khabar penduduk Mekah di saat Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar berada di gua di Jabal Thur. Anak perempuannya Sayyidina Abu Bakar pula, Asma, tugasnya adalah menghantar makanan kepada Nabi SAW dan ayahnya, pengembala kambing Maula Abu Bakar, iaitu Amir ibn Fuhairah. Tugasnya bersama dengan kambingnya berada di kawasan itu pada waktu petang. Nanti Nabi akan minum daripada susunya kambing. Dan kalau Abdullah ibn Abu Bakar pergi buat laporan, keluar semula daripada Jabal Thawr, maka Amir ibn Fuhairah bersama dengan kambingnya akan lalu di tempat yang dilalui oleh Abdullah supaya hilang bekas-bekas tapak kakinya. Ini Masya Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi lantik seorang musyrik yang Nabi yakin dengan ilmu dan kepakarannya untuk tunjuk jalan yang lain daripada jalan biasa, daripada kota Mekah ke Madinah, iaitulah Abdullah bin Uraiqid. Dan banyak lagi. Ini menunjukkan pentingnya menyusun strategi dan juga usaha sebelum bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi hijrah itu sebenarnya pada zaman ini apa? Adakah hijrah daripada satu tempat ke satu tempat sebagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat? Sedangkan Nabi telah menyebut dalam satu hadis, la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya tahun ke-8 hijrah itu last hijrah daripada para sahabat yang daripada Mekah ke Madinah. Tidak semua orang berjaya berhijrah, tuan-tuan sekalian. Bahkan ada yang tidak mau berhijrah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dialog di antara para malaikat dan juga mereka ini, iaitu orang-orang yang mati tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan maksud tidak berhijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka ini boleh berhijrah tetapi tidak mau berhijrah, tak nak keluar daripada kota Mekah. Akhirnya syiar untuk melakukan ibadah dilarang, nak buat itu tak boleh, sebab Nabi SAW dan para sahabat yang lain semuanya telah pergi ke kota Madinah. Yang tinggal minoriti yang sangat minoriti dalam kalangan orang Islam. Lalu mereka mati tidak berhijrah, disebut dalam ayat ini menzalimi diri mereka sendiri. Akan ditanya kepada mereka, apa yang kena dengan kamu? Qalu fima kuntum. Lalu mereka jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang yang lemah, kami ni tak ada kekuatan. Alasan diberikan. Tetapi dijawab balik, disebut kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu sangat luas yang kamu boleh berhijrah, pergi ke mana-mana yang kamu boleh pergi? Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kalau sampai peringkat boleh berhijrah tetapi enggan berhijrah, bukan tak ada kekuatan, ada tetapi sengaja tak mau berhijrah. Berbeza dengan orang yang ada keuzuran, contohnya anggota badannya ataupun takut kepada ahli keluarganya nanti akan dibunuh dan seumpamanya. Ini dibincang dalam fiqh. Maknanya tuan-tuan sekalian, hijrah dengan maksud fizikal, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain ada. Bahkan
Kalau kita baca hadis yang lain pula, tuan-tuan baca kisah seorang lelaki yang ingin bertaubat daripada membunuh 99 orang. Masyhur hadis ini, masyhur dengan maksud kita biasa dengar. Lalu Allah Ta'ala takdirkan dapat hidayah nak bertaubat. Dia pun tanya orang. Orang yang mula-mula ditanya al-abid, ahli al-ibadah. Dia tengok orang ni macam boleh bagi nasihat, kuat ibadatnya. Lalu ditanya, macam mana nak bertaubat? Boleh ke bertaubat? Bila ditanya pula, taubat daripada apa? Daripada membunuh orang. Berapa ramai kamu dah bunuh? 99 orang. Lalu abid ini kata, tak ada harapan. Ini dosa besar. Bukan seorang, 99 dia dah bunuh. Apa jadi tuan-tuan sekalian? Lelaki nak bertaubat ini, dia bunuh abid tadi ni, cukup 100. Tetapi masih nak bertaubat. Kali ini berjumpa pula alim. Ini pentingnya ilmu. Nak buat ibadat, kena ada ilmu. Si alim ini kata, Allah Ta'ala maha menerima taubat. Tidak ada pemisah di antara engkau dan Allah. Cuma satu syaratnya, keluarlah daripada kampung kamu, pergi ke satu kampung lain. Inilah dia hijrah, tuan-tuan sekalian. Maknanya kita kena cari suasana yang baik, bi'ah salihah dalam berhijrah. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya dalam keluarga takkan nak berhijrah. Hidupkan suasana yang baik dalam rumah. Kita sebagai ketua keluarga, yang ni jangan pula lari, tinggalkan isteri, tinggal anak. Ustaz kata suruh berhijrah tu, jangan. Yang ini kitalah yang wujudkan suasana yang baik. Suasana ini membantu, tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya dia pun rasa tenang, balik ke kampungnya untuk ambil barang, kemudian keluar daripada kampungnya, meninggal dunia, tuan-tuan sekalian. Berebut malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini sebagaimana hadis yang kita biasa baca. Maknanya hijrah dengan maksud fizikal. Tinggalkan satu tempat ke satu tempat yang lain, masih ada sampai sekarang. Dan yang kedua adalah hijrah secara maknawi, iaitu hijrah tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa. Dan kita masukkan dalam hadis dalam khutbah baru-baru ini, iaitu hadis Nabi kata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim itu adalah yang orang muslim lain selamat daripada tangan dan lidahnya, ataupun lidah dan tangannya. Orang muslim yang sebenar, tuan-tuan sekalian, yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan tangan kita dan kejahatan lidah kita. Itu maksudnya. Kalau nak tahu kita muslim sebenar ataupun tidak, kita tidak menyakiti muslim lain dengan tangan ataupun dengan lidah kita. Kemudian Nabi sebut di hujung hadis itu, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ambil juga hadis ini, bahawa hijrah menjadi kewajipan kepada kita. Tinggalkan perkara yang jahat, perkara yang dosa, perkara yang maksiat. Tuan-tuan sekalian, hidup kita ini sementara. Ketika di alam dunia inilah kita nak beramal. Pada hari akhirat nanti sudah tidak ada faedah amalan, kerana hari akhirat adalah alam pembalasan, tidak ada amal padanya. Di dunia hanya alam amalan, tidak ada pembalasan padanya. Pada hari akhirat alam pembalasan, tidak ada amalan padanya. Kita sering mendengar bacaan daripada imam pada pagi Jumaat, surah As-Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan dosa pada hari akhirat, bila nampak dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana siksanya orang yang menerima, menanggung azab daripada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka kata apa? Ya Allah, sesungguhnya kami telah tengok dan kami telah dengar, maka balikkan kami semula ke dunia. Boleh balik lagi, tuan-tuan sekalian? Tidak boleh. Nak bersedekah sekarang, malam ini. Nak buat solat malam ni, sekarang.
nak puasa esok, maknanya kalau masih hidup lagi, tapi bila kita dah meninggal dunia, semua itu tak dapat kita lakukan. Pada hari akhirat, kita buat dosa sesama manusia, kita pukul manusia di dunia. Pada hari akhirat, kita pun tidak mahu kita pukul orang tu. Sebab hari akhirat kisos tidak ada faedah. Pada hari akhirat, dirham dan juga duit tidak ada faedah. Kalau dia pulangkan duit kita pun, kalau rasuah, dia pulangkan duit. Zalim, dia curi harta orang lain, dia pulangkan harta itu. Kawan tu tak nak, tuan-tuan sekalian. Bukan boleh buat masuk dalam e-wallet, bukan boleh bayar tol, bukan boleh isi minyak. Kat sana tidak ada kehidupan itu. Di sana yang orang ingin adalah pahala. Di sana yang orang semua tidak ingin adalah dosa. Sebab itu ada orang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan puasa dan zakatnya, begitu juga dengan solatnya, tetapi dia datang bertemu dengan Allah juga dengan dosa dengan manusia. Ini yang Nabi sebut muflis pada hari akhirat. Ya'ti bisolatin wasiyamin wa zakatin, datang bertemu Allah dengan puasa, dengan solat, puasa dan zakat. Wa ya'ti, dan pada masa yang sama, qad syatama hadha, qad qadhafa hadha, qad akala mala hadha, qad daraba hadha, qad safaka dama hadha. Dia kutuk orang ini, dia tuduh dengan tuduhan jahat kepada orang ini, dia makan harta orang ini, dia pukul orang ini, dia bunuh orang ini. Lalu diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala, fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih, diberikan kepadanya pahala orang ini yang ada solat dan ada zakat tadi, diserahkan kepada orang yang dizalimi. Tuan-tuan sekalian, kalau dia pukul seorang tak apa, kalau dia pukul 100 orang, pahala dia sikit. Sembahyang tak nak berjemaah, berjemaah dapat juga 27. 2 kali sembahyang dapat 54. 5 kali sembahyang dapatlah 120, apa, dah banyak 130 lebih. Tapi kalau sembahyang seorang, satu, dosa banyak. Puasa fardu, puasa Ramadan, alhamdulillah. Puasa lain, puasa Tasu'a tak nak, puasa Ashura tak nak. Hari tu puasa Arafah, duk bergaduh, kita ikut Arafah Malaysia ke Arafah Saudi. Lama dia bergaduh, dua-dua tak puasa. Susah. Tuan-tuan sekalian, kita tak pernah akan sama dengan Saudi. Tak akan pernah akan sama. Sebab beza 6 jam. Ada orang tanya, Ustaz, kita ikut Arafah Malaysia ataupun Arafah di Mekah? Macam perasan dia punya soalan tu ada benda lain maksudnya. Saya pun tanya balik, pagi tadi sembahyang subuh ikut waktu Saudi ke ikut waktu Malaysia? Dia kata, saya kat Malaysia sekarang, ikut Malaysia. Silakan, hari Arafahnya pun 9 hari bulan Zulhijjah, Malaysia. Ada yang keluarkan pendapat haram puasa pada hari Sabtu ketika kita 9 hari bulan, kerana katanya di Saudi dah 10 hari bulan. Saya pun kata kat dia, Tuan Haji, korbannya hari apa? Esok ke hari Sabtu ke yang Tuan Haji kata haram puasa, ke hari Ahad? Lepas tu dia tanya balik, boleh ke esok kami korban, Ustaz? Kalau dia pun confused, janganlah keluarkan pendapat haram puasa pada hari Sabtu 9 hari bulan di Malaysia. Ini susah, tuan-tuan sekalian. Dalam grup WhatsApp tu, yang kita punya tu ada banyak timbalan mufti dan mufti dalam tu, tuan-tuan sekalian. Jadi hati-hati, dia akan merosakkan syariat. Sekali kita kata kita ikut Saudi, tuan-tuan sekalian, berhati-hati, kesannya banyak. Takbirnya bila, korbannya bila, kemudian berkaitan lagi dengan hari tasyriknya nanti bila habisnya dan seumpamanya. Allah a'lam. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita sering dengan manusia lain buat salah, pukul orang, kutuk orang, pahala puasanya sikit, pahala solatnya sikit, zakatnya juga sikit pahalanya. Sembahyang tidak berjemaah, sof yang pertama ditinggalkan, tidak pernah datang awal ke masjid dan juga surau. Solat isyak yang Nabi kata, kalaulah manusia tahu
fadilat solat isyak berjamaah di masjid ataupun rumah Allah. Begitu juga dengan solat subuh, la atauhuma walau kana habwan, akan sanggup mendatangi kedua-dua solat ini walaupun dalam keadaan merangkak, tapi ditinggalkan juga. Bagaimana dia nak selesaikan perhitungan dengan manusia yang dia zalimi? Sebab itu Nabi kata sehingga pahalanya habis, hatta in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alayh. Dah bagi-bagi pada orang yang dizalimi tadi, dah pahalanya sikit tak banyak, habis sebelum selesai perhitungan. Ada lagi orang yang dia pukul, belum diselesaikan. Ada lagi orang yang dibunuh, belum diselesaikan perhitungan. Apa Nabi kata? Dosa orang yang dipukul, dosa orang yang dibunuh itu akan diberikan kepadanya. Na'udzubillah. Kita buat amal, orang lain dapat pahalanya, orang lain buat dosa, kita yang tanggung pahalanya. Na'udzubillah. Kemudian Nabi kata, dan akan diseret, dimasukkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini muflis. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada segala fitnah, begitu juga ujian yang berat, dan kita tidak menjadi muflis pada hari akhirat nanti. Ambil pengajaran, ibrah, penghayatan daripada peristiwa hijrah yang begitu banyak, supaya dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antara buku yang bagus untuk kita baca adalah buku karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, Durusun wa Ibar, pelajaran-pelajaran dan juga pedoman. Itu yang banyak dicatatkan untuk kita ambil kebaikan daripadanya. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Terima kasih pada pihak surau, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.